apabila pembohong menuduh pihak lain menipu. Kelakar, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sekali lagi mempertikaikan niat baik yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah apabila baginda menyarankan Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Detik bersejarah apabila yang di-Pertuan Agong mahu keadaan kerajaan yang tergantung itu dihentikan menerusi kompromi antara parti-parti politik yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 hanya dipelekeh oleh pengerusi Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Tadi saya diminta untuk menandatangani dokumen sama ada setuju atau tidak. Saya sign tapi di atasnya saya tulis tidak bersetuju. Atas sebab-sebab yang kita tahu sebab apa kita tak boleh bekerjasama dengan PH. Itu keputusan yang kami ambil, ujarnya. Justru seperti yang sudah tercatat dalam rekod yang akan menjadi sejarah masa depan, yang di-Pertuan Agong mengalihkan cadangan baginda kepada UMNO Barisan Nasional. Apabila UMNO Barisan Nasional bersetuju, maka pemimpin Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, Warisan, Parti Bangsa Malaysia dan yang ahli parlimen yang tidak berparti turut meninggalkan Perikatan Nasional. Namun, dalam satu rencananya bertajuk Tolak Pemimpin Berbohong dan Menipu yang turut disiarkan di Haraka Daily pada 22 Disember. Kononnya mereka telah mendapat majoriti tetapi tersingkir kerana tipu daya apabila terbentuk kerajaan perpaduan. Walaupun PN telah melaksanakan pendekatan kerjasama mengikut adab demokrasi dan undang-undang dengan mencapai kerusi yang boleh bertahan untuk mendapat kuasa politik yang sebenar secara demokrasi. Malangnya ia dipintas dengan dilakukan pembentukan kerajaan secara luar tabi'i daripada amalan demokrasi yang sebenar dengan tipu daya dan putar belit yang sudah diketahui umum, ujar Abdul Hadi. Beliau mendakwa Pakatan Harapan telah memutar belitkan kenyataan Istana Negara berhubung kerajaan perpaduan. Kenyataan sebenar Istana Negara sekiranya dibaca dengan teliti dan berhemah adalah berlainan dengan kenyataan politik para pemimpin PH yang cuba berbohong dan berselindung di belakang gambar Istana Negara. Istilah kerajaan perpaduan cuba dinyatakan dengan menyalahi maknanya yang sebenar, ujarnya. Beliau juga mempertikai istilah kerajaan minoriti kerana DAP, PKR dan Amanah mengguna pakai nama Pakatan Harapan bukan mengikut parti masing-masing. Sebaliknya, akuan bersumpah SD yang telah diusahakan oleh PN daripada berbagai-bagai parti secara amalan demokrasi tidak dilayan, pidasnya. Siapakah yang sebenarnya yang berbohong? Pengerusi Perikatan Nasional yang berdiri Abdul Hadi di sebelahnya memberitahu satu dunia tak mahu bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Tuanku mencadangkan supaya kita PN bekerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan tetapi kami telah bincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH. Itu adalah pendirian parti kita PN sejak dulu sampai ke hari ini, katanya. Sedangkan yang di-Pertuan Agong mahu bersikap adil kepada semua pihak sama ada yang mengaku menang atau yang didakwa kalah. Yang mendapat undi terbanyak ialah Pakatan Harapan yang mendapat 82 kerusi parlimen dan Perikatan Nasional ketika itu hanya mendapat 73 kerusi parlimen, kini menjadi 74 setelah menang di Padang Serai. Perikatan Nasional cuba menggunakan tipu daya dengan membawa 10 akuan bersumpah individu UMNO Barisan Nasional sedangkan Undang-Undang Anti Lompat jelas tidak membenarkannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendapat keabsahan di Parlimen apabila Perikatan Nasional enggan mencadangkan undi belah bahagi. Lalu Abdul Hadi cuba menegakkan benang basahnya dengan menggunakan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Terjemahan hadis tersebut berbunyi begini. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka, iaitu dari dosa-dosa mereka dan tidak akan melihat kepada mereka. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini ialah orang tua yang berzina, raja yang pembohong dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Apa niat Abdul Hadi menggunakan hadis tersebut? Adakah Presiden PAS itu menuduh bahawa yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu yang melantik Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 seorang pendesta? Bagaimanapun, Jom Channel mengucapkan terima kasih kepada Presiden PAS kerana mengingatkan bahawa segala perkara yang baik wajib diamalkan bagi mendapat kebaikan di dunia dan janji pahala di akhirat. Adapun perkara yang jahat dan buruk hendaklah dijauhkan kerana ia akan membinasakan diri manusia di dunia dan alam sekelilingnya serta mendapat balasan dosanya di akhirat kelak. Maka itulah yang dilakukan oleh pemimpin Pakatan Harapan yang mahu move on dan terus merancang demi kebajikan rakyat. Bukan asyik menghasut rakyat dengan membakar api kebencian terhadap institusi negara yang terbina menerusi toleransi antara kaum dan agama. Dalam kesempatan ini, ingin Jom Channel bertanya,
Adakah memegang jawatan sebagai Duta Khas Perdana Menteri, bertaraf menteri, bergaji dan allowance tanpa melakukan sebarang pekerjaan dan sering ponteng sesi sidang parlimen itu perkara yang baik dan akan mendapat pahala di akhirat.